Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini bersama saya Cikgu Siti Suhaila. Okey, dalam program e-belajar kita akan mula masuk tingkatan 5 Taniah. Hari ini kita akan belajar keseimbangan redox dan kita hanya akan fokus pada tajuk memerihalkan tindak balas redox melalui aktiviti. Okey. Tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Ia diambil daripada perkataan redox dalam bahasa Inggeris, iaitu red untuk reduction dan ox untuk oxidation. Okey, so dalam bahasa Melayu, reduction bermaksud penurunan, manakala oxidation bermaksud pengoksidaan. Okey, pengoksidaan. Jadi untuk kali ini saya akan menggunakan simbol R untuk proses penurunan dan O untuk proses pengoksidaan. Jadi, masa tingkatan 4, awak dah belajar bermacam-macam tindak balas. So, apabila suatu bahan bertukar menjadi suatu hasil, maka tindak balas kimia berlaku. Okay, jadi, bahan tersebut akan mengalami proses pengoksidaan apabila berlakunya penambahan oksigen pada bahan tersebut. Okay, kemudian dari segi hidrogen pula ia akan kehilangan hidrogen. Dari segi elektron pula ia akan mengalami proses derma elektron dan dari segi nombor pengoksidan akan bertambah nombor pengoksidannya. Okay, manakala penurunan berlaku sebaliknya. Apabila bahan tersebut kehilangan oksigen atau bahan tersebut berlaku penambahan hidrogen ataupun bahan tersebut menerima elektron dan berkurang nombor pengoksidaan, maka bahan tersebut dikatakan mengalami penurunan. Jadi apabila proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak, bermaksud tindak balas redox telah pun berlaku. So dalam bahan yang mengalami penurunan akan dipanggil ejen pengoksidaan. Manakala bahan yang mengalami pengoksidaan akan dipanggil sebagai ejen penurunan. So, ejen pengoksidaan bermaksud bahan yang menyebabkan pengoksidaan berlaku pada bahan yang lain. Manakala ejen penurunan adalah bahan yang menyebabkan penurunan berlaku pada bahan tindak balas tersebut. Tak faham lagi kan? Jangan risau, saya akan terangkan lebih detail supaya awak faham. Okay, saya bagi satu contoh. Pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Perhatikan tindak balas ini iaitu antara magnesium dan karbon dioksida menghasilkan magnesium oksida dan karbon. Okey, tengok pada magnesium. Di sini magnesium bertukar menjadi magnesium oksida. Apa beza dia? Ya, oksigen. Berlaku penambahan oksigen di sini. Bermaksud magnesium telah mengalami pengoksidaan. Okey, bila magnesium mengalami pengoksidaan, magnesium juga dikenali sebagai ejen penurunan. Kenapa dia ejen penurunan? Kerana magnesium telah menyebabkan karbon dioksida mengalami penurunan. Mana awak tahu? Tengoklah ni oksigen 2. Ini dah hilang oksigen. Okey, bermaksud dia telah kehilangan oksigen. Bila dia kehilangan oksigen, maksudnya dia reduction iaitu penurunan. Karbon dioksida mengalami penurunan atau karbon dioksida dikenali sebagai ejen pengoksidaan. Faham ke tak faham? Okey, kalau tak faham, okey, kejap ya. Ada masalah pula ni. Pengoksidaan. Okey. Kita tengok macam mana kita nak tentukan dia. Jadi bahan yang dioksidakan tadi apa? Nah, ni oxidation. Ni. So, ini adalah bahan yang dioksidakan iaitu magnesium. Okey. Kita tukar warna. Cantik sikit. Warna biru. Okey. Manakala bahan yang diturunkan apa tadi? Ni yang diturunkan iaitu karbon dioksida. Okey, kemudian ejen pengoksidaan. Mana ejen pengoksidaan? Inilah karbon dioksida diturunkan, maka dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, ejen penurunan pula adalah magnesium sebab magnesium mengalami pengoksidaan.
Okey, jadi ejen penurunan adalah magnesium. Okey. Okay. Jadi kita tengok penerangan dia. Okey, magnesium mengalami penambahan oksigen. Tambah oksigen maksudnya dia dioksidakan. Karbon dioksida mengalami kehilangan oksigen. Bermaksud dia mengalami penurunan. Okey, karbon dioksida telah mengoksidakan magnesium. Maka karbon dioksida adalah ejen pengoksidaan. Manakala magnesium telah menurunkan karbon dioksida kepada karbon dioksida. Faham tak? Senang aja. Kalau tak faham, ulang lagi video ni sampai faham. Okay, next. Okay, kita tengok contoh soalan dalam buku teks. Tindak balas antara kuprum oksida dan juga karbon ialah satu tindak balas redox. Soalan A, tuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas yang berlaku. Ingat lagi tak cara nak tulis persamaan kimia seimbang? Okey, so tadi kuprum oksida bertindak balas dengan karbon. Apa nak buat? Kita tukar saja pasangan dia. Okey, so kuprum oksida akan tukar jadi kuprum dan si karbon akan bertukar menjadi karbon dioksida. Okey, sekarang kita seimbangkan. Kat sini ada 2 oksigen. So, kita letak 2 di sini. Okey, sekarang ni. Okey, kuprum pula. Okey, kuprum ni pula ada 2. Okey, jadi kita letak 2 di sini. Okey, kemudian kita tengok kuprum oksida. Okey, kita tukar warna pen. Kuprum oksida, dia tukar jadi kuprum. Okey, apa yang berlaku? Ini oksigen. Okey, hilang oksigen. Okey. Bila dia dah hilang oksigen ni, maksudnya dia tindak balas apa? Hilang oksigen adalah R. Hilang oksigen adalah R. Okey, hilang oksigen R. R ni adalah penurunan. Okey, bila penurunan, maka kuprum oksida ni adalah ejen pengoksidaan. Okey, karbon pula. Okay, bila dia dah ejen pengoksidaan, apa yang dioksidakan? Maka tengoklah karbon ni. Karbon jadi karbon dioksida. Nampak ni oksigen? Tambah oksigen. Bila tambah oksigen, maka dia adalah pengoksidaan. Bila pengoksidaan, maka karbon adalah ejen penurunan. Okay, ejen penurunan. Sekarang kita tengok pula pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Okay, kita tengok persamaan kimia yang ada adalah hidrogen sulfida dan juga klorin menghasilkan sulfur dan hidrogen klorida. Okay, tengok yang pertama hidrogen sulfida. Okay, agaknya dia pergi mana ni? Okay, tinggal S. Apa yang hilang? So, dia hilang hidrogen. So, ingat, kalau hilang hidrogen, maksudnya dia mengalami pengoksidaan. Bila mengalami pengoksidaan, bermaksud dia adalah ejen penurunan. Okey, apa yang diturunkan? Of course lah klorin ni. Mana nak tahu klorin diturunkan? Tengok ni. Daripada Cl2, dia dah tambah H jadi HCl. Bila tambah H bermaksud dia reduction, iaitu penurunan. Bila dia penurunan bermaksud Cl adalah ejen pengoksidaan. Mudah saja kan? Okey, kita tengok bahan yang dioksidakan. Okey, tengok bahan yang dioksidakan. Oh, ni tadi hilang oksigen, maka adalah hidrogen sulfida. Bahan yang diturunkan adalah klorin. Sebab apa? Sebab dia terima hidrogen. So, ejen pengoksidaan adalah klorin. Okey. Dan ejen penurunan adalah hidrogen sulfida. Okay, kita tengok dia punya reason. Hidrogen sulfida mengalami kehilangan hidrogen. Okey, Cl, klorin, mengalami penambahan hidrogen. Okay, klorin telah mengoksidakan hidrogen sulfida, manakala hidrogen sulfida telah menurunkan klorin. Okey, itu dari segi hidrogen. Okey, kita tengok contoh soalan. Tindak balas yang berikut merupakan tindak balas redox. Okey, dia dah bagi persamaan kimia. Jadi, kita tengok je lah yang ni. Okey, NH3. Okey, NH3 pergi kepada N. Apa terjadi?
H sudah hilang. Bila H ini sudah hilang, bermaksud dia mengalami pengoksidaan. Tengok pula kuprum oksida. Okey, kuprum oksida. Kuprum oksida apa itu jadi? Dia hilang oksigen. Bila dia hilang oksigen, bermaksud dia mengalami. Okey, seterusnya kita nak tengok redox dari segi pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey, contoh kat sini adalah tindak balas magnesium dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jadi telah berlaku pemindahan elektron di sini. Di mana kalau pengoksidaan, maka bahan tindak balas akan kehilangan elektron. Manakala tindak balas penurunan, suatu bahan tindak balas menerima elektron. Okey, cuba imbas kembali tajuk tingkatan 4. Memanglah logam. Logam, untuk menjadi ion logam, dia akan menderma elektron. Manakala unsur bukan logam, untuk menjadi ion, dia akan jadi anion dengan cara menerima elektron. Jadi kat sini kita boleh kenal pasti mana satu logam, mana satu bukan logam, mana satu ion. Okey, jadi kita tengok contoh. Contoh pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey, kita tengok magnesium dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Okay, ini kita sedia maklum ini adalah atom logam. Atom logam. Manakala yang ini adalah unsur bukan logam. Okey, unsur bukan logam. Bukan logam. Okey, bukan logam. Okay, kemudian hasil dia adalah sebatan magnesium oksida, di mana ini adalah gabungan magnesium ion, magnesium dan juga ion oksida. Jadi imbas kembali tajuk tingkatan 4, di mana apabila logam tukar kepada ion, maka dia perlu menderma elektron. Bila derma elektron, bermaksud proses dia adalah pengoksidaan. Okey, pengoksidaan. Okey, seterusnya oksigen pula. Oksigen pula adalah unsur bukan logam. Bila oksigen ni dia tukar kepada ion, bermaksud dia akan terima elektron, maka ini adalah tindak balas penurunan. Okey, seterusnya tengok Jadi kat sini kita buat kesimpulan, bahan yang dioksidakan adalah magnesium. Okey, dari segi persamaan, setengah persamaan kita imbas kembali magnesium. Atom magnesium akan menderma elektron menjadi ion magnesium. Okey, 2 elektron. Okey, ni maksud dia derma elektron So derma elektron maksud dia dioksidakan. Manakala bahan yang diturunkan adalah oksigen. Okey, oksigen jadi dia akan terima elektron lah. Oksigen terima elektron. Oksigen akan terima elektron, dia akan jadi ion oksida. Okey, kita perlu seimbangan kat sini. Ni ada 2 oksigen, so sini kita tak 2. Elektron dah jadi 4. Okey, so ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan adalah bahan yang diturunkan iaitu oksigen. Manakala ejen penurunan adalah bahan yang dioksidakan iaitu magnesium. Okey, faham kita? Okey, ini adalah eksperimen untuk mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak. Eksperimen ini saya akan terangkan lebih detail dalam tajuk Redox Part 2. So jangan lupa subscribe supaya awak dapat tengok Redox Part 2. Okey, saya terangkan ringkas saja kat sini. So kat sini dia gunakan yang pertama adalah asid sulfurik. Okey, asid sulfurik ini digunakan untuk mengasingkan 2 larutan tetapi membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Okay, kemudian dia ada elektrod karbon, dan kemudian ada galvanometer. Okey, galvanometer ni yang kita boleh kesan. Okey, elektron tu bergerak daripada mana? Larutan X ke Y ke atau Y ke X. Kemudian kita boleh tentukan juga mana terminal positif dan mana terminal negatif apabila kita dah sambung pada galvanometer. Jadi untuk eksperimen yang pertama ni, dia gunakan 2 larutan. Okey, ferrum 2 sulfat dan juga larutan kalium manganat 7 beraksid. Jadi untuk tentukan mana satu ejen pengoksidaan, mana satu ejen penurunan, kita tengok saja ke mana arah galvanometer itu akan bergerak. Okey, dan kita juga akan perhatikan perubahan yang berlaku pada warna kedua-dua larutan. Kemudian kita akan uji
kita buat ujian sikit lah nak tengok adakah larutan ini dah berubah dari segi struktur dia lah. Okay. Untuk eksperimen yang ini, okay, kita akan bincangkan lebih lanjut pada part tu nanti. Kita tengok dulu. Okay, ni dia punya prosedur. Jadi anak-anak muridku sayang, jangan lupa buat rangka laporan. Jadi bila nak buat eksperimen nanti senang Okay, saya tak nak tengok detail. Okay, ini perbincangan. Okey, berdasarkan pemerhatian tulis persamaan pada elektron X dan Y ini pun saya akan ajar kemudian. Okey. Inilah yang saya terangkan tadi. Okay, pesungan jarum galvanometer menunjukkan berlakunya pemindahan elektron melalui wayar penyambung dari ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan. Okey, so tengok. Ejen penurunan akan berada di terminal negatif, manakala ejen pengoksidaan akan berada pada terminal positif. Okay, perubahan warna larutan tindak balas pula menunjukkan berlakunya proses pengoksidaan dan penurunan. Larutan ferrum 2 sulfat dan larutan kalium manganat 7 beresid dipisahkan oleh satu elektrolit iaitu asid sulfurik. Elektron berpindah daripada ion ferrum 2 kepada ion manganat beresid melalui wayar penyambung. Okey. Okey, kita tengok Okay, jadi untuk tindak balas ni tadi, awak tengok ferrum Tadi kita guna ferrum 2 sulfat. Okey, sekejap saya highlightkan kat sini. Okey, kita guna ferrum 2 sulfat. Okey, jadi bila ferrum 2 sulfat ni untuk ion, kenal pasti ion yang menerima atau menerima elektron, kita cuma ambil ion ferrum 2 saja. Ferrum 2 saja. Okey, jadi asal warna larutan ini adalah warna hijau dan selepas beberapa ketika larutan hijau akan bertukar kepada larutan perang. Okey, bila larutan hijau bertukar kepada larutan perang, maka kita seharusnya faham bahawa ferrum 2 telah bertukar menjadi ferrum 3. Okey, saya nampak sikit ferrum 2 ni dah bertukar kepada ferrum 3. Kenapa ferrum 2 dah bertukar kepada ferrum 3? Kerana ion ferrum 2 ni telah menderma. Dia dah derma satu elektron. Kat mana elektron tu pergi? Elektron tu pergi sinilah. Ni elektron ni. Dia dah derma elektron tu dan elektron tu diterima oleh kalium manganat. Okey. Macam mana kita tahu? Okay, yang pertama, kita tengok pada jarum galvanometer ni. Okay, jarum galvanometer tu dia akan terpesong. Okey, kita tengok kat mana jarum galvanometer itu terpesong. Kita tahulah, maksudnya elektron mengalir. Lepas tu kita juga tahu kalau ferrum 2 ni warnanya hijau. Tapi selepas 30 minit ke 1 jam ke, dah bertukar menjadi warna perang. Oh, maksudnya ferrum 2 dah bertukar menjadi ferrum 3. Okey, untuk kalium manganat pula, okey, bila kita dah tahu ferrum 2 ni derma elektron, jadi kita tahulah yang kalium manganat tu terima elektron. Okey, bila dia terima elektron, tapi kat sini kita tak ambil kalium, kita ambil manganat sahaja. Sebab yang memberi warna kepada larutan ini adalah ion manganat. Okey, MnO4 negatif. Okay, ion manganat tu yang memberi warna kepada larutan, iaitu warna dia ungu. Okay. So, bila dia terima elektron, apa yang berlaku? Manganat ni tadi telah bertukar menjadi mangan. Macam mana kita tahu tukar jadi mangan? Sebab warna dia daripada ungu telah bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, tidak berwarna. Okey, jadi kesimpulan yang kita buat daripada eksperimen ini, kita dapat kenal pastilah mana satu ejen pengoksidaan dan mana satu ejen penurunan. Dan kita dapat kenal pasti elektron tu bergerak dari mana ke mana. Okey, so yang mengalami pengoksidaan dia akan terima elektron, yang mengalami penurunan dia akan menerima elektron. Okey, harap faham Okey. Jadi saya buat sedikit sebelum saya tamatkan kelas hari ni. Okey, ada beberapa senarai yang awak wajib hafal. Okey, wajib ingat, wajib hafal. Okay, tapi kadang bila nak hafal, cikgu banyaknya benda nak hafal. Memanglah ahli kimia kena bijak pandai, kena rajin menghafal. Barulah boleh jadi ahli kimia, baru boleh jadi doktor, engineer. Okey. Jadi awak tengok kat sini, yang wajib awak hafal adalah beberapa ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. Okey, faham memang kena faham, tapi hafal pun kena hafal. Jadi awak tengok senarai ni, dalam buku teks ada
Okay, kalau awak rasa cikgu banyak nak hafal, okay, then you at least you hafal ejen pengoksidaan. Okay, ejen pengoksidaan maksudnya mengalami penurunan iaitu larutan kalium manganat 7 berasid, larutan kalium dikromat 7 berasid, air klorin dan juga air bromin. Okay, jadi seterusnya adalah redox dari segi penambahan nombor penguasiran. Yang ni tajuk dia panjang. Jadi saya stop dulu kat sini. Kita jumpa redox part 3. Part 3, part 4, banyak lagi redox. Okay, tapi untuk kesimpulan hari ni kita simpulkan sikit, ringkaskan sikit. Okay, awak tengok jari ni, ajak kamera. Jari. Okay, so yang pertama kalau pengoksidaan yang pertama, okay, dia akan terima oksigen. Okay, dia akan terima oksigen. Okay, lepas tu awak tengok ini apa ni? Macam huruf H kan? Okay, so dia akan hilang hidrogen. Okay, hilang hidrogen, dia akan hilang elektron dan dia berdiri lagi. Ini adalah penambahan nombor pengoksidan. Ingat. So pengoksidan yang pertama dia terima oksigen, dia hilang hidrogen, dia hilang elektron dan yang terakhir dia tambah nombor pengoksidan. Oh, no. Oh, no. Ingat. Oh, no. Oh masih tambah oksigen. No maksudnya tambah nombor pengoksidan. So untuk hidrogen dan juga elektron dia hilang. Okay, so untuk penurunan dia sebaliknya lah. Penurunan dia sebaliknya. Alamak, susah pula saya nak buat. Jadi penurunan adalah sebalik daripada pengoksidaan. Jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa teruskan PDPR. Jumpa lagi.